مخلصين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. فصل وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم أن ينوي الائتمان بالإمام. Faslun, dan salat berjemaah sunat muakkad. Kita sebut ini pendapat dhaif. Yang apa kuatnya fardul kifayah. Wa 'alal ma'mun an yalwi iktimam. Dia masuk. Ini dia ringkas sangat. Dia masuk apa? Syarat sah salat berjemaah. Salaf dulu kalau tertinggal salat berjemaah apa? 7 hari ucap takziah. Jadi siapa dapat ucapan apa? Laisal musab man faraqal ahbab, walakin al musab man hurima thawab. Berapa kali kita dapat takziah tu? Minggu lepas daripada Isnin minggu lepas sampai berapa kali? Okey, ingat tak? Salaf dulu terlepas takbiratul ihram dengan imam terlewat 3 hari. Terlepas solat berjemaah 7 hari dia ucap takziah. Macam mana takziah dia? Laisal musab, bukanlah orang yang ditimpa musibah itu man faraqal ahbab, orang yang berpisah dengan teman-teman disayanginya. Makna orang bukan orang mati. Mati itu bukan musibah, tapi mati itu mana dia? Hakikatnya kematian memang zahirnya musibah, tapi hakikatnya kenikmatan untuk orang beriman. Walakin musab man hurima thawab, tetapi orang yang sebenarnya ditimpa musibah ini orang yang terlarang daripada mendapat ganjaran yang janjikan oleh Allah. Jadi berapa kali orang ucap takziah kita? Ataupun berapa kali kita ucap takziah diri kita sendiri? Cuba kira balik. Isnin minggu lepas sampai Isnin ni berapa kali kita terlepas solat berjemaah? Adakah terlepas? Isnin minggu lepas sampai Isnin ni berapa kali kita terlepas, kita ditimpa musibah? Isnin minggu lepas sampai Isnin hari ni berapa kali kita ditimpa musibah? Apa musibahnya? Musibah terlepas solat berjemaah. Berapa kali rasanya? Tak apalah, orang tak ingat tu, kita ucap takziah diri kita sendirilah. Berapa kali kita ucap takziah diri kita sendiri? Sebab tu jaga betul solat berjemaah. Okey. Sebab apa? Itu Rasulullah sebut apa? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat seorang lelaki dia berongang alik ke masjid, maka saksilah orang ini benar-benar beriman. Orang ini benar-benar beriman. Dia ini benar-benar beriman. Tanda keimanan itu. Okey. Jadi wa 'alal ma'mumi an yanwil i'timan dunal imam. Ini syarat pertama. Mana dia kena ni? Niat. Okey, sini dia letak syarat dia. Dia tak letak syarat dia. Disebut. Okey. Selain pada niat, okey, niat satu ni. Okey. Niyatul mutaba'ah. Niyatul mutaba'ati. Niat mengikut imam. Kedua, tawafuq nuzulmi salatil imami wal ma'mum. Tawafuqu nuzumil salatil imami wal ma'mum, sama bentuk solat imam dan makmum. Kita berat istirah ni minggu lepas. Mana dia? Mesti bentuk solat tu sama. Okey, biarpun berbeza rakaat. Imam solat maghrib
Okay. Imam solat Isya 4 rakaat. Makmum solat Maghrib 3 rakaat. Sebab dia apa? Dia buat jamak takhir. Sah. Jadi macam mana? Imam bangun rakaat keempat, dia duduk tahiyat akhir. Dia tunggu imam situ. Sah. Imam solat 3, dia solat 4, tak ada masalah. Okey. Imam solat Maghrib, dia apa? Dia solat, contoh, imam solat Maghrib, dia buat jamak takhir, dia buat takrim Isya. Boleh ikut. Okey. Begitu juga sunat, imam buat solat sunat tarawih 2 rakaat, dia buat fardu Isya 4 rakaat, silakan. Sebab bentuk solat sama, sah. Semua sah. Solat sunat di belakang solat fardu, fardu belakang sunat, tak ada masalah. Yang tak sahnya, kalau berbeza bentuk solat imam dan makmum. Imam solat jenazah, makmum solat asar, tak sah tu. Imam solat apa? Imam solat jenazah, makmum solat asar. Biarpun dua-dua nama solat, tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab solat jenazah mana rukuk. Jadi macam mana rukuk? Okey, jadi tak sah. Berbeza. Imam solat gerhana matahari, makmum solat subuh, tak apa? Makmum solat zuhur, tak sah. Sebab apa? Solat gerhana matahari berapa kali rukuk? 2 kali rukuk. Bentuk solat tak sama. Ingatlah, tak kisah panjang pendek, qada ataupun ada, tak ada masalah tu. Sunat atau fardu tak masalah. Asalkan bentuk solat dia sama. Okey, itu jelas sudah ya, kita sebut sudah. Okey. Kemudian ini penting ni, yang Rasulullah sebut ni. Innama ju'ilal imamu liyutamma. Mutaba'atu al-ma'mumi lil imam. Lil imam, mengikut makmum imam, bagi imam. Apa syarat pertama dia? An yata'akhkhar takbiratul ihramil ma'mumi anil imam, adalah belakang takbiratul ihram makmum daripada imam. Syarat pertama, Rasulullah sebut apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma. Innama ju'ilal imamu, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk kamu ikut. Dijadikan imam untuk kamu ikut. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam telah bertakbir, fi'il madhi. Makna kabbara, dia selesai bertakbir. Bukan fa idza yukabbiru, tak. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila dia telah bertakbir, takbirlah kamu. Sebab tu imam Allahu akbar, baru kita Allahu akbar. Jangan imam Allah, kita pun Allah. Bila makmum takbir, setelah imam selesai Allahu akbar, baru dia Allahu akbar. Kadang-kadang imam dia takbir panjang, Allahu akbar, makmum pun setengah dia panjang sangat, dia pun imam Allah, dia pun Allah. Jangan. Biar imam akbar, baru dia Allahu akbar. Kalau imam Allah, dia pun Allah juga, imam belum bar lagi, tak sah salat dia. Sebab dia apa? Yaqtarin muqaranah takbiru mal imam. Dia sertakan takbir dia dengan takbir
imam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ju'ilal imamu liyutamma fa idza kabbara fakabbiru." Dijadikan imam untuk kamu ikut. Fa idza kabbara, apabila dia telah selesai bertakbir, fakabbiru, bertakbirlah kamu. Wala tukabbiru hatta yukabbira. Jangan kamu bertakbir sehingga dia selesai bertakbir. Jelas ya? Jangan imam Allah dia bunyi Allah, dia pun Allah juga. Tunggu dulu. Allahu akbar. Sebab tu imam bagi jelas suara dia. Imam bagi dia jangan Allah akbar. Mana? Jangan imam jelas. Allahu akbar. Makmum pun Allahu akbar. Sebab apa? Kalau dia imam belum bar lagi, dia Allah sudah tak sah. Sebab dia kira muqaranatu takbirul imam makmum al-imam. Serentak takbiratul ihram makmum dengan imam. Jelas tak? Ada soalan? Ada soalan? Okey, tak ada soalan. Yang kedua, okey. Ini A, ni B. Okey. Allah yasbiqa. Tak apa kan? Sekali-sekala kita belajar Arab juga kan? Tak apa, lama-lama pandai lah tu. Nah, hari-hari 20 tahun lagi pandai kita bahasa Arab ni. Haji picak kan? Nah, hari-hari kita belajar terus bahasa Arab. Allah yasbiqa. Allah yasbiqa. Okey. Al-ma'mum al-imam ruknaini fi'laini walau ghairi tawilaini bi ghairi uzrin. Alla yasbiqa al-ma'mumu al-imama ruknaini fi'laini walau ghaira tawilaini bi ghairi uzrin. Allah adalah tidak mendahului makmum al-imam, imam ruknaini, dua rukun. Rukun apa? Rukun perbuatan. Biarpun tidak panjang. Okey. Tanpa uzur. Wa alla yata'akhkhar anhuma anhu bi ghairi ruknaini tawilaini ghairi walau fi'laini. Syarat yang kedua, pertama mesti takbiratul ihram dia lepas imam. Yang kedua, Allah, ini ya, jaga betul ni. Allah yasbiqal ma'mum, hendaklah makmum mendahului imam ruknaini, dua rukun, fi'laini, rukun perbuatan. Kita ada berapa jenis rukun dalam solat? Berapa jenis rukun? 3. Rukun apa? Qalbi, qauli, fi'li. Qauli niat apa? Qalbi niat. Qauli Fatihah, tahiyat, selawat pada Nabi, itu qauli. Kemudian fi'li apa? Qiyam, rukuk, sujud, itu fi'li. Okey. Jadi alla yasbiqal ma'mumi al-imam ruknaini fi'laini wa tawilaini bi ghairi. Makmum janganlah mendahului imamnya dengan dua rukun yang panjang.
dengan 2 rukun biarpun tidak panjang. Sebab ingat dalam solat kita ada rukun yang panjang dan ada rukun yang pendek. Rukun yang panjang apa? Qiyam. Rukun yang panjang apa? Rukuk. Rukun yang panjang apa? Sujud. Perbuatan. Qiyam, rukuk, sujud. Kita panggil rukun yang panjang. Okey. Panggil rukun yang panjang. Okey. Okey, duduk tahiyat akhir, rukun yang panjang. Rukun yang pendek apa? Rukun yang pendek i'tidal. Duduk antara 2 sujud. Duduk istirahat. Apa duduk istirahat? Sebelum kita naik rakaat berikutnya. Kita duduk siap kan? Baru kita naik. Sila ulang. Rukun yang pendek apa? Seperti apa? I'tidal. Duduk antara 2 sujud. Kemudian duduk istirahat. Rukun yang panjang apa? Qiyam. Berdiri. Rukuk, sujud. Ini rukun yang panjang. Jadi alla yasbiqul ma'mum al-imam ruknaini. Makmum jangan mendahului imam 2 rukun walau ghaira tawilainin, biarpun rukun tersebut tidak panjang. Bi ghairi uzrin, tanpa ada keudzuran. Wala wa alla ya'takhir anhu, dan jangan makmum terlewat daripada imam 2 rukun biarpun tidak panjang. Dia terdahulu, dia tak boleh terlewat sekiranya tidak ada keudzuran. Ingat ya? Dia terlewat kalau sengaja. Dia dahulu 1 rukun pada imam, hukumnya haram. 2 batal. Dia lewat 1 rukun pada imam, hukum dia haram. 2 batal. Boleh faham tu? Separuh makruh. Okey, begini. Ini jarang berlaku. Kalau dia mendahului imam, dia jarang berlaku. Yang nak berlaku pun bila? Berlaku bila? Biasanya waktu doaku kunut Ramadan. Sebab apa? Imam sami Allahu liman hamidah Rabbana kau. Allah, dia pun Allah. Tengok belakang, orang baca kunut. Itu dia dahului 1 rukun. Dia dahului apa? Sujud. Sengaja tak sengaja? Tak sengaja. Dia sengaja tak sengaja? Tak sengaja. Tak haram. Dia tak sengaja. Sebab tu bi ghairi uzrin. Tak sengaja tak apa. Tadi imam Allah, dia ingat Allahu akbar, tiba imam Allah, Allahumma. Okey, Allahumma hdina. Apa dia perlu buat? Dia tunggu di sujud atau dia naik balik baca doa qunut? Dia tersujud. Mana apa dia perlu buat? Afdalnya dia naik balik. Sebab apa? Wa mutaba'atul imami akid. Mengikut imam sangat-sangat dituntut. Okey. Jadi contoh, imam masih lagi bang. Allahu waliyul ladzina amanu. Dengan Allah, dia Allah akbar rukuk. Okey, Allah lagi sami Allah liman hamidah. Berukun sudah? 2 rukun. Okey, makna dia tak boleh. Ini jarang berlaku. Yang nak berlaku apa? Dia terlewat daripada imam. Okey. Makna dia jangan lewat 2 rakaat, 2 rukun berimam. Contoh begini. Imam Allahu akbar, dia masih lagi baca Fatihah. Berdiri. Imam sami Allahu liman hamidah. Berapa? 2. Kalau dia rukuk waktu tu baru sah. Kalau imam sami Allahu liman hamidah, dia pun rukuk. Berapa rukun tinggal? 1. Okey. Tapi kalau imam sami Allahu liman Allah, dia masih lagi berdiri, batal solat dia. Boleh faham tak? Dia masih lagi kelang kabut nak baca Fatihah. Imam Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar. Okey, rukuk. Sami Allah liman hamidah 1. Qiyam.
Imam mula Allah, imam mula nak turun, mana imam tinggalkan rukun apa? Yang tidal, 2 rukun. Biarpun rukun pertama panjang, iaitu rukun kedua pendek, iktidal, tak ada masalah. Batal solat. Okey. Melainkan apa sini? Bi ghairi uzrin. Apa dalam dulu ni? Boleh ingat surah kan? Boleh faham sini? Boleh faham ya? Makna syarat mengikut imam ini, makmum tidak boleh ketinggalan 2 rukun daripada imam. Biar rukun apa? Fi'li, bukan qauli ya. Fi'li, perbuatan. Qiyam, rukuk, i'tidal. Biarpun tidak panjang. Begitu juga makmum tidak boleh terlewat. Terlewat daripada imam apa? 2 rukun yang 2 rukun biarpun tidak panjang. Okey. Melainkan dengan uzur. Okey, jelas ini ya? Okey. Okey. Ingatlah. Di sini mazhab Syafi'i muwafaqat dengan semua mazhab. Mazhab Syafi'i muwafaqat dengan semua mazhab. Makna mana-mana makmum ketinggalan, dia tak sempat rukuk dengan imam, bermakna dia tak dapat rakaat. Mana makmum yang imam rukuk, imam i'tidal, dia belum rukuk, dia tak dapat rakaat. Ini ijma' seluruh umat Islam. Sebab berdasarkan hadis apa? Man adraka rak'atan ma'al imam faqad adrakal salata. Siapa sempat rukuk bersama imam, dia apa? Makna dia sempat solat. Dia sempat solat. Tapi makna kalau dia sengaja tak rukuk dengan imam, dalam keadaan dia tidak diuzurkan untuk tidak rukuk, mana apa? Tak dapat solat dia. Tak dapat rakaat dia. Ini nak masuk ni. Apa maksud keuzuran sini? Okey. Ini nak masuk keuzuran. Keuzuran dia apa? Keuzuran dia dibagi sekiranya makmum tak mazhab kita saja ada keuzuran. Okey, kalau terlupa tak apalah. Contoh apa? Dia terlupa tengah solat berkhayal. Tersengih berkhayal apa? Imam rukuk tak sedar lagi. Imam pula Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Oi, sujud sudah imam. Okey, sujud sudah imam. Itu dia tak saja. Sebab itu ghairu bi ghairi itu uzur. Itu jarang berlaku. Itu apa kita sebut? Itu sebab tak sengaja. Dengan uzur. Itu dengan keuzuran. Sebab apa? Lupa. Sebab tu okey. Af'alun nasi kal adami. Perbuatan orang lupa bagaikan dia tak buat. Dimaafkan untuk orang lupa uzur ni. Itu tak masalah ya. Tapi uzur ni yang membezakan mazhab Syafi'i dengan mazhab lain, kita ada istilah apa? Kita ada 2 istilah ni. Makmum al-muwafiq dan makmum al-masbuq. Al-muwafiq. Mengapa masalah ni timbul istilah muwafiq dan masbuq? Sebab apa? Sebab mazhab kita, imam, makmum semuanya wajib baca Fatihah. Sebab apa? La salata biduni Fatihatil kitab. Sebab ini mazhab kita. Mazhab kita, makmum, imam semua wajib baca Fatihah. Makna kalau makmum tak baca Fatihah tidak sah. Mazhab lain sah. Sebab tu kita tak pernah tengok orang Pakistan, saudara kita orang Pakistan, dia terlewat pada imam dia. Sebab mereka okey. Solat jahriyah, solat apa? Solat sirriyah mereka baca. Tapi kalau tak habis imam tangguh. Terus rukuk dengan imam. Okey, kalau
Okey, mazhab Abu Hanifah. Kalau solat jahriyah, imam baca jahar, makmum tak disunat, bukan kata tak wajib, bahkan tak disunat pun baca Fatihah. Aisyah, makmum dengar saja. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Nanti imam amin dengan imam baca surah, dia dengar saja. Apabila imam baca jahriyah, rakaat pertama maghrib, rakaat kedua maghrib, rakaat pertama Isya, rakaat kedua Isya, dua-dua rakaat subuh, makmum tidak wajib sama sekali baca Fatihah. Bahkan bagi mereka tidak disunatkan. Sebab apa? Mereka berpegang dengan zahir ayat apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, dengar, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, rahmati. Dia kata Allah sebut dibaca Quran, kita dengar. Jadi imam baca, kita hayati saja. Tak payah kita kelang kabut baca. Mereka pegang zahir ayat tadi. Imam Syafi'i kata ayat tadi khusus dimaksudkan Quran ini, Quran yang dibacakan dalam khutbah. Sebab tu Allah guna perkataan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Sembahyang memang kita diam saja. Jadi makna apa? Di luar solat. Maksudnya ayat ini diturunkan untuk khutbah. Sebab khutbah ini apa? Dengan Quran. Wa dzakkir bil Quran man yakhafu. Berilah peringatan dengan Al-Quran. Nah, sebab dia kata ayat ini merujuk kepada Al-Quran. Di situ maksudnya apa? Maksudnya khutbah yang dibacakan padanya ayat Al-Quran. Sebab dia kata perkataan ansitu, diam kamu. Solat memang kita diam. Jadi maknanya itu untuk luar solat. Dia kata ayat ini diturunkan untuk khutbah. Jadi kita makmum wajib baca Fatihah, imam pun wajib baca Fatihah. Imam wajib baca Fatihah, makmum pun wajib baca Fatihah. Jelas itu? Jelas ya? Okey, kita mazhab Syafi'i wajib baca Fatihah. Okey, jadi uzur tadi bila berlaku uzuran. Ini faham ya? Nah. Tukar kerajaan pun begini juga. Ya kan, jadi negeri pembangkang sudah kita kan. Sampai ini tak peruntukkan. Okey. Muwafiq, apa nama muwafiq? Ini muwafiq ini. Ini yang kena habiskan Fatihah ya. Okey. Ini keliru saya tak terus bahasa Melayu. Tak apa, bahasa Melayu terus. Okey. Makmum yang sempat menghabiskan Al-Fatihah dengan kadar bacaan pertengahan sewaktu qiyam imam. Ini makna muwafiq. Makna makmum ini dia wajib baca Fatihah sebab dia muwafiq. Dia bersamai imam. Okey, tak ada jadi ya. Ni apa? Cikgu apa Haji Muslimin ni. Ini keuzuran dia. Jadi makmum yang sempat menghabiskan Fatihah dengan kadar bacaan apa? Sewaktu qiyam imam ataupun gantinya. Maksudnya apa? Imam solat duduk. Imam solat duduk. Boleh faham ni? Maksud gantinya dia solat duduk.
Makmum muwafiq, dia wajib habiskan Fatihah. Dan dia dibenarkan ketinggalan, ini uzur ya, ketinggalan 3 rukun yang panjang. Dibenarkan ketinggalan 3 rukun yang panjang untuk habiskan Fatihah. Bila berlaku keadaan ini? Bila? Pertama, imam bacaan pertengahan, makmum lambat. Ramai kita muafiq ni, dia takbiratul ihram dengan imam. Bukan begitu. Makmum muafiq ni apa? Makmum yang takbiratul ihram dengan imam. Bukan begitu. Makmum yang sempat menghabiskan Fatihah dengan kadar bacaan pertengahan sewaktu qiyam imam atau gantinya. Dengan kadar apa? Bacaan pertengahan. Mengapa terjadi lewat ni? Imam bacaan di pertengahan, tapi makmum terlampau lambat. Ataupun yang kedua, okey, syak membaca Fatihah sebelum rukuk, dan imam sudah rukuk. Syak ya, bukan wawas ya. Yang ketiga, okey, membaca doa iftitah terlebih dahulu. Ini keuzuran dia. 3 keuzuran dia. Pertama, imam bacaannya pertengahan, makmum lambat. Begini. Ini dibenarkan apa? Ketinggalan 3 rukun yang panjang. Okey. Imam baca okey sudah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam jahriyah ataupun dalam siriyah, imam baca relax ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mad arid sukun 6 dia baca apa? 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Tapi makmum pula, imam baca apa? Makmum baca lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memang tak boleh, ada orang begitu. Dia jadi ragu-ragu. Dia tak boleh baca aja cepat. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Dia memang tak boleh. Dia baca memang apa? Baru sembahyang 23 hari kan, umur 55. Bismillahirrahmanirrahim. Makna imam bacaan dia pertengahan, makmum baca terlampau lambat. An yakunal imam mu'tal qiraah wal makmum batil qiraah. Keadaan pertama, keuzuran pertama, imam baca kadar apa? Kadar pertengahan sudah, tapi makmum terlampau lambat. Sini makmum dibenarkan ketinggalan 3 rukun yang panjang untuk habiskan Fatihah atas mazhab kita. Sebab apa? La salata biduni Fatihatil kitab. Tidak ada salat tanpa apa?
tanpa baca Fatihah. Jadi imam Allahu Akbar, dia Maliki Yaumiddin. Imam Allahu Akbar sujud, ihdinas siratal mustaqim. Okey, imam sujud ni, imam sujud dia wala amin Allahu Akbar. Sebab dia ikut saya. Imam rukuk, imam sujud kedua dia rukuk. Di atas sini dibenarkan ketinggalan 3 rukun. Rukuk yang panjang ya. 3 rukun tulis tadi. Dibenarkan 3 rukun yang rukuk, sujud pertama dan sujud kedua. Jadi imam tengah sujud kedua dia sempat rukuk. Okey, dapat rakaat dia. Dia kemudian ikut saja. Faham tak? Sekarang imam naik. Dia naik tadi, dia ikut bubut imam kan? Imam naik balik, dia baru sujud pertama. Imam pula baca. Okey. Imam sampai walam yakul lahu kufuwan ahad, baru dia bangun. Boleh faham tak? Baru dia sempat kejar imam. Waktu tu dia jadi apa? Muwafiq ke masbuk? Masbuk. Dia baru bismillah, imam Allahu Akbar, dia wajib rukuk sudah. Sebab apa? Sebab waktu dia naik rakaat kedua, biarpun dia baca dengan kadar pertengahan imam walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi rakaat kedua tadi dia kembali menjadi masbuk. Dia pun Allahu Akbar, ikut rukuk dengan ini imam. Rakaat kedua jadi apa? Masbuk. Nanti rakaat ketiga dia naik sekali dengan ini imam. Allahu Akbar, imam naik, dia pun Allahu Akbar, imam bismillahirrahmanirrahim. Rakaat berapa ni? Ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin, dia bismillahirrahmanirrahim. Dia kembali jadi apa? Muwafiq. Rakaat keempat kalau sempat kembali jadi Paham tak konsep masbuk muwafiq? Okey, ini kaedah dia. Makmum yang sempat menghabiskan Fatihah dengan kadar bacaan pertengahan sewaktu qiyam imam ataupun gantinya. Sewaktu imam masih lagi qiyam. Okey, boleh faham tu ya? Ya. Termasuk semua sekali. Dia masalah. Bukan ini. Ingat ya, man qara al-Quran fa huwa mahirun bihi fa huwa ma'as safaril kiram barah. Sesiapa baca Quran dia lancar, dia bersama para malaikat apa? Yang menyampaikan wahyu. Safaril kiram barah. Darjat dia macam apa? Darjatnya malaikat yang apa? Sebab malaikat pun ada darjat dia. Sebab ada setengah malaikat ni apa? Okey, safarah. Mana safarah? Duta. Makna malaikat yang membawa wahyu. Dia bersama dengan malaikat apa? Yang jadi utusan Allah kepada makhluk ini. Man famari wa man qara al-Quran fa huwa yatata'u fihi wa alayhi syaq. Wa man qara al-Quran, sesiapa yang membaca Quran wa yatata'u fihi. Sebut perkataan yatata'u. Hadis Rasulullah wa yatata'u wa huwa alayhi syaq. Dia tetap bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Terbelik macam mana? Waladhdallin. Dia susah sebut. Dia nak sebut. Wa huwa alaihi syaq. Dia rasa susah betul nak sebut. Falahu ajran. Dia dapat 2 pahala. 1 pahala dia baca, 1 pahala dia usaha biarpun susah. Ingat jangan bagi alasan aku tak baca Quran, tak pandai aku. Jangan. Biarpun setengah orang kau baca Quran tak betul, Quran laknat kau. Bukan begitu. Faqra'u ma tamil Quran. Kau baca Quran tak betul. Ya Quran laknat ni kita baca, kita tak amal. Kita baca tapi kita baca Quran tapi kita buat sebaliknya. Bukan itu ya. Sebab apa? Rasulullah sebut ini kau baca tak sebut huruf tak sebut betul tu Quran laknat kau. Tak, bukan begitu. Rasulullah sebut man qara al-Quran wa huwa yatata'u fi wala syak. Siapa baca Quran wa yatata'u fihi, dia tergagap-gagap susah nak sebut. Fa huwa syak, susah nak sebut. Falahu ajran. Rasul sebut 2 pahala. Ini pula kau sebut salah kan Quran laknat kau. Bukan itu. Quran laknat orang baca tak amal. Itu Quran laknat. Boleh faham tu? Sebab tu yang jadi apa? Guru Quran kadang-kadang ni penyakit dia juga. Tak tahulah penyakit guru Quran ni, dia terlampau menyusahkan. Sebab tu sikit-sikit orang baca sekejap cabutlah aku, tak tahan sudah aku.
Sebab tu Rasulullah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah pada Quran. Penyakit akhir zaman ni, dia Quran, dia terlampau nak jaga huruf dia. Dia terlampau nak jaga sebutan Al-Quran. Penyakit umat akhir zaman, dia terlampau nak jaga huruf Al-Quran. Sebab tu hadis Ibn Mas'ud, wa tuqamu fi hurufahu wa tudayya'u hududahu. Akhir zaman nanti mereka akan tuqamu hurufu. Mereka betul-betul dirikan huruf dia. Sebut dad, walau ab. Sebut ab. Ghairil maghbu. Sebut. Mereka jaga tuqamu fi hurul Quran. Mereka akan tegakkan huruf Quran. Tapi sayangnya wa tudayya'u hududuhu. Tapi hukum Al-Quran mereka hilangkan. Hukum Al-Quran mereka hilangkan. Berapa banyak hukum Quran kita bukan tahu kan? Sebab apa? Tak nampak lagi pun. Quran sebut hukum zina begini, hukum apa? Hirabah, merompak bersenjata begini pun kita nampak pun. Tak nampak pun. Hukum begini apa? Tambah hukum faraid. Lagi apa jelaskan? Bukan kita nampak pun. Sebab tu akhir zaman mereka akan tegakkan huruf Quran, mereka hilangkan syariat Al-Quran. Jelas ya? Okey. Jadi kan? Jadi tadi Haji ya, gagap termasuk waladdallin termasuk. Sebab apa? Kalau dia baca kadar pertengahan, dia sempat dengan imam. Okey, ada soalan lagi? No. Ya tuan. Waalaikumsalam. Ya. Okey. Okey, makmum syarat baca Fatihah apa? Syarat baca Fatihah an yusmi'a nafsahu. Kita dengarkan di diri kita. Sebab apa? Sebab bukan boleh baca begini. Kadang-kadang tak bunyi langsung. Sebab la salata biduni qira'ah. Tidak ada salat tanpa bacaan. Apa makna bacaan? Kalau begini saja, dia panggil ijra'ul lisan. Kita gerakkan lidah, tak panggil bacaan bahasa Arab ya. Sebab tu, apa makna talak? Huwa lafzun yuhillu bihi aqdun nikah. Lafaz yang apa? Lafaz yang meleraikan ikatan perkahwinan. Dia sebut isterinya. Tak bunyi pun, dia pun tak dengar. Bibir saya bergerak, lidah bergerak, jatuh. Tak. Sebab dia tidak adalah lafaz. Sebab tu ya, disebut Pak. Kalau kita belajar linguistik kan, dipanggil apa? Al-qira'ah samitah, bacaan diam kan? Tak ada istilah tu. Dia bacaan ini paling kurang kita ada dengar. Makna cukup telinga kita ada dengar. Sekiranya tidak bunyi kipas semua ni kan, kita boleh dengar suara kita. Biarpun bunyi bisikan. Sebab tu kalau sampai mengganggu, dia hukum dia makruh. Sebab tu la yushawwishunna qari'akum musallikum. Jangan sampai peringkat orang yang membaca Fatihah kamu mengganggu orang solat kamu. Membaca Quran kamu mengganggu. Jangan sampai. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, ini dia imam ke itu imam bah? Ini begitu. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Macam bisikan untuk kita saja. Faham tak? Makna dia, kalaulah tak bunyi lampu semua ni, kita dengar bacaan kita. Jelas ya? Hukum dia makruh. Okey, cukuplah sekat tu bunyi sudah. Jadi cukuplah. Lama-lama lagi bahaya virus. Dia kena pendekkan insya-Allah. Okey. Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina sallim. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعلنا المتقين اماما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر ما له غيرك اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما له غيرك اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء
مالك غيرك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.